Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menganalisis prosa moden. Okay, kita akan mula menganalisis cerpen dan drama. Dan untuk hari ini kita akan melihat cerpen Usia Emas. Cara kita nak menganalisis iaitu kita akan melihat pada sinopsis cerita, peristiwa penting yang perlu pelajar tahu ataupun peristiwa yang perlu diberi penekanan, tema, persoalan, konflik ataupun plot. Plot, konflik ni dia terdapat dalam plot, watak perwatakan, teknik penceritaan, sudut pandangan, nilai dan pengajaran. Okay, dalam menganalisis cerpen ni, kita akan menyentuh satu-satu ciri secara teliti. Contoh untuk kali ini kita akan melihat cara menjawab teknik penceritaan. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita mengenali dulu siapa pengarang Usia Emas. Okay, Abdullah Hussein. Okay, biodata pengarang ni pelajar boleh lihat dalam nota yang diberi, tapi di sini saya tulis serba ringkas lah. Beliau dilahirkan di Sungai Limau Dalam, Yan Kedah. Okay, mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Sungai Limau dan kemudian beliau bekerja sebagai penjaga stor. Daripada situ semakin meningkat ataupun semakin orang kata berkembang dan akhirnya beliau bekerja sebagai ketua polis Pulau Sabang. Okay, beliau banyak menulis buku-buku ataupun menghasilkan cerpen penulisan-penulisan yang dipaparkan di Dewan Bahasa dan Pustaka Akhbar, okay, diterbitkan dan kemudian beliau juga melanjutkan pelajaran beliau ke universiti ataupun peringkat yang lebih tinggi lagi. Okay, jadi semua ni pelajar boleh lihat dalam nota yang diberilah. Kalau pelajar nak mengenali dengan lebih dekat siapa Abdullah Hussein. Okay, sekarang kita akan pergi kepada sinopsis cerita. Okay, di sini dalam slide ni saya dah letakkan 3 kolom iaitu pelajar boleh lihat peristiwa yang terdapat dalam sinopsis, persoalan yang ada yang berkait dengan sinopsis yang akan diberikan ataupun peristiwa yang ada dan kemudian teknik penceritaan. Okay, jadi pelajar boleh nampak dengan jelas. Okay, cerita dia bermula apabila aku iaitu wartawan ni dia membaca akhbar. Bila dia buka akhbar tu ataupun paper, dia nampak wajah Cikgu Baharum terpampang di dalam dada akhbar. Okay, walaupun gambar tu gambar yang separuh saja, okay, tapi dia masih nampak dengan jelas orang kata perwatakan yang ada pada Cikgu Baharum tu. Nampak muda, okay, memakai baju batik. Di situ kita boleh tengok pemberian tentang gambar Cikgu Baharum tu. Senyuman raja di kiri mulut. Jadi kan bila dia tengok aja gambar Cikgu Baharum tu dalam akhbar, dia teringat kembali. Dia mengimbau kembali macam mana dia bertemu dengan Cikgu Baharum. Okay, macam mana wujudnya persahabatan di antara mereka berdua. Okay, aku ni seorang wartawan. Dia mengagumi Cikgu Baharum kerana Cikgu Baharum ni pernah menghasilkan penulisan ataupun menghasilkan karya-karya dan dipaparkan di akhbar-akhbar. Okay, bila dia tengok penulisan Cikgu Baharum, orang kata penulisan ni menjadi sumber inspirasi pada dia. Okay, dia kagum dengan Cikgu Baharum ni. Jadi dia ingin mengenali Cikgu Baharum. Lebih-lebih lagi kan dia mengakui bahawa Cikgu Baharum ni memang hebat dalam penulisan dan kemudian tulisan dia pula memang tulisan orang kata yang cantik. Tulisan Jawi cantik, tulisan orang kata bahasa Melayu pun cantik berbanding dengan dia yang tulisan dia hanyalah cakar-cakar ayam. Jadi dia mengenali Cikgu Baharum, bila dia kenal, dia tahu sifat Cikgu Baharum ni. Orang yang suka berterus terang, okay? Orang kata tegas dan kemudian dia boleh tengok
orang kata apa saja percakapan yang disampaikan oleh Cikgu Baharum mesti berlandaskan ataupun sulami ataupun dikukuhkan dengan dalil-dalil ataupun nas-nas daripada Al-Quran ataupun hadis. Okay, jadi di situ kita boleh nampak dah Cikgu Baharum ni merupakan seorang yang beriman ataupun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain dia menjadi guru untuk mengajar pelajar, dia juga mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin menyambung pelajaran dekat MPSI. Dan kemudian dia juga Cikgu Baharum ni digambarkan mementingkan tentang kesihatan diri, disiplin diri, macam mana orang kata nak menjaga kebersihan, nak menjaga kesihatan. Di sini pengarang menekankan tentang senaman radio Taishu. Dan kemudian tentang disiplin, dia menekankan tentang cara Cikgu Baharum memulakan hidup, orang kata kerja seharian. Bangun daripada awal pagi, bersenam, solat, membersihkan diri, lepas tu solat, lepas tu cara dia pergi kerja, keluar gelap dan balik pun gelap balik. Jadi di situ kita boleh nampak kerajinan dia, cara hidup dia. Dan kemudian kita boleh tengok cara dia menjaga kesihatan diri. Dari segi kebersihan pula, dia amat mementingkan kebersihan dan dia menekankan juga tentang kebersihan ni pada pelajar-pelajar dia. Apabila pelajar tu orang kata kaki berlumpur, dia akan minta pelajar untuk basuh dulu, cuci dulu sebelum masuk ke kelas. Jadi di sini kita boleh nampak dekat sinopsis, kalau kita tengok persoalan yang ada, kita dah nampak persoalan setia kawan, persoalan tentang ketegasan ataupun kejujuran dalam percakapan. Penulis juga teringat tentang nilai setia kawan yang ada pada Cikgu Baharum dengan dia. Apabila mereka tidak berjumpa, mereka akan berutus surat ataupun postcard. Selain itu, mereka juga akan menelefon. Kalau mereka berada berhampiran, mereka akan saling menziarahi di antara satu sama lain. Jadi kalau teknik ni kita boleh tengok, ada teknik pemberian iaitu gambar, teknik imbas kembali di mana aku, wartawan ni, teringat kembali pada Cikgu Baharum, dan kemudian kita boleh juga tengok teknik dialog iaitu percakapan di mana wartawan aku ni menermu ramah Cikgu Baharum. Seterusnya dalam sinopsis tu juga kita boleh nampak yang macam yang saya kata, dia menjaga kesihatan, dia menjaga kebersihan, dan kemudian penulis juga orang kata tahu bahawa Cikgu Baharum ni amat mementingkan kelima benda ni. Iaitu orang kata jujur dalam percakapan, dan setiap kali dia bercakap dia akan mengukuhkan dengan dalil-dalil ataupun hadis. Jadi di situ juga kita tahu yang Cikgu Baharum ini memiliki ilmu pengetahuan, suka menjaga kebersihan, suka menjaga kesihatan diri, dan kemudian kerajinan ataupun disiplin diri. Selain daripada tu, aku ni bila dia dah tengok dalam surat akhbar tu, nampak muka Cikgu Baharum dan dia tengok Cikgu Baharum ni menerima anugerah usia emas. Jadi dia telefon kepada Cikgu Baharum dan Cikgu Baharum menjawab kata sepatutnya usia emas ni tak dibanggakan. Sebab apa? Usia emas ni hanyalah satu pinjaman. Kalau kita orang Melayu ni, kita lebih kepada waktu usia emas ataupun selepas bersara, kita akan memenuhi kehidupan kita dengan beribadah. Jadi buat semua orang kata yang berkaitan dengan agama lah, perintah Tuhan yang sebelum ni kita tak dapat buat kerana orang kata sibuk dengan ni, balik kerja pun lewat. Keluar pukul 8, pukul 5.30 baru nak balik, jadi dah
tak sempat kadang-kadang tu. Jadi pada waktu usia emas ni lah selalunya orang Melayu ataupun umat Islam akan memenuhi kehidupan mereka dengan melakukan amalan-amalan yang berkait dengan agama. Contoh, pergi ke masjid, dengar ceramah, baca Quran dan sebagainya. Okey, berbeza dengan orang barat ataupun orang luar. Okey, pada waktu usia emas ni lah mereka akan orang kata baru nak mula hidup, life begin at 40 kan. Jadi pada waktu-waktu itu mereka pada usia emas ni mereka akan memberi anugerah-anugerah tertentu seperti anugerah usia emas ni. Okey, jadi Cikgu Baharun kata kalau nak bagi hadiah ataupun anugerah sepatutnya bagi waktu tengah bekerja. Sebab apa? Waktu itu bila kita akan dapat anugerah ataupun ganjaran, kita akan melakukan kerja dengan lebih baik. Ni dah pencen dia kata, buat apa bagi, tak ada nak buat apa pun. Okey, jadi bila dia diucap tahniah oleh aku ni, dia macam malu-malu. Dia kata benda tu sebenarnya tak perlu pun. Okey, dan kemudian selain daripada kelima yang 5 perkara yang saya katakan tadi, Cikgu Baharun juga menekankan tentang cara ataupun adab menjaga orang tua, menghormati orang tua. Sebab apa? Dia kata ramai masyarakat kini yang suka menghantar orang tua-tua ke rumah jagaan ataupun rumah orang tua macam orang luar ataupun budaya luar. Contoh kalau dekat Jepun, mereka akan menghantar orang tua pergi ke pusat jagaan. Kenapa? Alasannya sibuk. Tapi berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu ni sebab orang kata memang ada dalam adab kita ataupun agama kita bahawa kita kena menghormati orang tua ataupun menjaga, menghargai jasa ibu bapa kita. Jadi kita tidak akan menghantar ibu bapa pergi ke rumah jagaan. Kita akan jaga ibu bapa kita sebaik mungkin dan kita akan bagi keselesaan pada mereka. Jadi Cikgu Baharun di sini dia menekankan bahawa sepatutnya orang ataupun generasi muda, orang Melayu kini kena menghargai, kena menghormati orang tua dan kena jaga ibu bapa ni, bagi keselesaan pada mereka untuk melakukan amal ibadat. Jangan terlalu ikut dengan budaya lain. Okey, jadi di sini dia menekankan tentang penjagaan ataupun menghormati ibu bapa dan orang tua. Dan cerita ni ditutupi dengan orang kata aku bermimpi dia nampak Cikgu Baharun ni memakai baju serba putih, jubah serba putih, apa semua dan tersenyum pada dia. Okey, dan bila dia sedar daripada tidur, dia dapat panggilan menyatakan bahawa Cikgu Baharun telah meninggal dunia. Dan di sini kita boleh nampak aku ni reda dengan pemergian sahabat baik dia tu. Dan kita boleh nampak teknik imbas muka di sini iaitu apabila kita baca yang aku ni dah bermimpi tentang Cikgu Baharun memakai baju jubah serba putih, tersenyum pada dia, melambai pada dia, kita dah tahu bahawa akhir cerita Cikgu Baharun ni akan meninggal dunia. Setelah kita mendengar sinopsis tadi ataupun ulasan tentang teks yang kita kaji iaitu usia emas, sekarang kita akan tengok 5 peristiwa penting yang perlu pelajar ingat. Okey, 5 peristiwa penting ini wajib pelajar tahu kerana peristiwa-peristiwa ini akan menjadi contoh untuk jawapan pelajar nanti. Okey, contoh peristiwa pada jawapan pelajar, kalau pelajar nak jawab persoalan, nilai, pengajaran, gambaran masyarakat, dan semua yang ada dalam ciri-ciri ataupun soalan yang ditanya. Okey, jadi 5 peristiwa ni perlu pelajar kuasai. Sama juga macam yang prosa klasik sebelum ni. Sebelum ni pelajar boleh tengok kalau untuk hang tua,
ada 9 peristiwa penting. Okay, kalau untuk hikayat pelanduk jenaka pun ada 5 peristiwa penting dekat situ. Begitu juga dengan hikayat Nabi wafat dan Tajus Salatin. Walaupun ada 10 syarat, tapi pelajar wajib ingat 5 syarat bagi raja, pembesar dan pegawai. Okey, sekarang untuk cerpen pun sama. Pelajar perlu ingat 5 peristiwa penting ni. Okey, yang pertama iaitu perbezaan pendapat tentang usia emas. Kalau dalam Islam, usia emas ini merupakan pinjaman, orang kata ekstra, untuk kita melakukan amal ibadah bagi orang kata mendapat keredaan, dan orang kata bila kita mati, kelak kita akan orang kata beroleh keberkatan dan masuk ke dalam syurga. Ya? Jadi kan selalunya kalau untuk orang Islam, lepas bersara, mereka akan meneruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan agama ataupun ibadah, melakukan ibadah. Yang sebelum ni apabila waktu mereka kerja, mereka tak dapat lakukan. Contoh pergi belajar mengaji Quran, mendengar ceramah-ceramah, pergi ke masjid dan sebagainya. Namun berbeza dengan orang kata budaya orang luar ataupun budaya barat. Bagi mereka, usia emas ini perlu diberikan anugerah-anugerah atau orang kata dihargai dengan cara memberi ganjaran ataupun anugerah. Sebab bagi mereka, waktu ni lah mereka perlu menghargai golongan-golongan yang ada pada usia emas. Okay? Sebab tu Cikgu Baharum dalam cerita ni, Cikgu Baharum menyatakan sepatutnya beliau tidak dapat anugerah usia emas tu. Kalau nak bagi pada waktu sedang bekerja. Sebab apa? Pentingnya bila kita bagi waktu tengah bekerja, maka kita akan jadi lebih semangat untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Tapi dah bersara, anugerah tu dah tak ada nilai, tak ada apa-apa. Okay? Sebab pada waktu tu sepatutnya lebih melakukan amal ibadat. Okay? Yang kedua, peristiwa menjaga kesihatan, iaitu yang berkait dengan senaman radio Taishu. Okay? Pelajar kena tahu peristiwa ni. Macam mana? Ini senaman ketika zaman Jepun, pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Okay, mereka akan mengamalkan senaman radio Taishu. Dan senaman ini terus diamalkan oleh Cikgu Baharum untuk menjaga kesihatan diri dia. Okay, peristiwa yang ketiga iaitu apabila bertutur ataupun bercakap, Cikgu Baharum akan berlandaskan hujah ataupun percakapan beliau dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Okay, jadi di sini kita tahu Cikgu Baharum ni seorang yang beriman, yang orang kata mempunyai amal ibadat, yang kuat, yang banyak. Dan kemudian kita boleh tahu dia ni seorang yang suka berterus terang, jujur. Sebab apa saja percakapan dia akan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang keempat iaitu peristiwa tentang disiplin diri. Kita boleh tengok Cikgu Baharum ni, dia akan pergi kerja keluar pada sebelum matahari terbit, dan dia juga akan pulang sebelum, orang kata selepas matahari dah terbenam. Dan kemudian Cikgu Baharum juga dia punya cara dia dalam melakukan kehidupan seharian. Dia mula dengan bangun, dia mandi dan kemudian solat, bersenam. Jadi kan dia punya waktu-waktu ataupun masa-masa dia yang tertentu. Dia juga akan meminta pelajar-pelajar dia menjaga kebersihan diri. Iaitu
dan kesihatan, iaitu dengan apabila dia tengok pelajar dia datang kaki dipenuhi dengan lumpur, dia akan suruh cuci dulu, bersihkan diri dulu sebelum masuk ke kelas. Okay, peristiwa yang akhir sekali ialah berkaitan dengan menghormati dan menghargai jasa orang tua. Okay, jadi dalam budaya Melayu, kita akan menjaga ibu bapa kita sehingga orang kata sampai bila-bila, sampai orang kata matilah, ya. Tapi berbeza dengan budaya luar. Macam orang Jepun, dia akan menghantar orang tua-tua ataupun ibu bapa mereka ke rumah orang tua ataupun pusat jagaan. Sebenarnya kalau ikutkan, kita sepatutnya menghargai jasa ibu bapa kita dan menyediakan tempat yang selesa untuk mereka melakukan amal ibadah. Okay, jadi kita kena jaga sendiri ibu bapa kita. Kalaulah adat kita, adat orang Melayu ni berbeza dengan budaya orang luar. Mereka lebih suka menghantar ibu bapa mereka ke tempat pusat jagaan kerana bagi mereka, mereka tak ada masa untuk menjaga kedua ibu bapa mereka sendiri. Okay, jadi dalam cerita tu kita boleh tengok semua peristiwa ni berkait dengan watak utama. Jadi dua cara untuk pelajar ingat peristiwa ataupun cerita yang ada dekat dalam cerpen ni ialah melalui cerita itu sendiri, 5 peristiwa penting ini, ataupun melalui watak perwatakan yang ada dekat dalam cerpen tersebut. Okay, kalau pelajar tengok watak utama, pelajar akan nampak semua peristiwa orang kata perwatakan dia akan ada kaitan dengan ciri-ciri yang kita kaji ni, kita analisis ni. Contoh kalau persoalan pun kita boleh tengok pada watak ataupun 5 peristiwa penting ni. Nilai pengajaran kita boleh tengok pada watak dan peristiwa penting ni. Selain itu kita juga boleh tengok sifat-sifat yang ada pada watak tersebut. Okay? Mesej pengarang dan sebagainya. Jadi mudah untuk memudahkan pelajar ingat, pelajar kena tahu 5 peristiwa penting yang akan saya bagi nanti dari masa ke semasa. Contoh dalam cerpen selepas ini iaitu kita akan kaji melankolik di atas rumput. Okay, kita akan kaji mitos, sejekak kertas tisu. Jadi semua tu ada 5 peristiwa penting dia yang tersendiri. Ya. Okay, sekarang kita tengok pada tema. Tema untuk cerpen Usia Emas ialah tema kemanusiaan, di mana ada 2 yang ditekankan di sini, iaitu tentang usia emas dan kasih sayang ataupun penghargaan terhadap orang tua ataupun ibu bapa. Jadi di sini kita boleh tengok fakta dia yang berwarna hijau tu dan huraian dia adalah yang berwarna biru. Okay, kalau soalan tanya huraikan, yang berwarna biru itulah kena huraikan. Jelaskan, ulaskan, jadi kita kena jelaskan secara terperinci. Jadi kita bagi penerangan sikit. Kenapa kita kata tema dia ni tentang usia emas dan kasih sayang terhadap orang tua. Dan yang berwarna merah itu adalah contoh peristiwa. Okay, contoh peristiwa kalau pelajar tengok, di situ sama macam yang ada dekat dalam 5 peristiwa penting tu. Iaitu peristiwa penting yang pertama yang berkait dengan usia emas, perbezaan pendapat tu, dan peristiwa tentang penghargaan pada orang tua, peristiwa yang terakhir. Baik, sekarang kita akan lihat persoalan yang ada dekat dalam cerpen Usia Emas. Jadi kita nak tengok persoalan ni pun kita nak lihat berdasarkan pada 5 peristiwa penting tadi. Okay? Peristiwa yang pertama iaitu yang berkait dengan usia, okay? Perbezaan pendapat. Yang kedua tentang orang kata 5 peristiwa penting tadi iaitu yang berkait dengan
Cikgu Baharum apabila dia bercakap, dia akan menggunakan Al-Quran dan hadis. Okay? Jadi di sini kita boleh tengok persoalan yang kita boleh buat daripada 5 peristiwa tadi, iaitu yang pertama, iaitu persoalan tentang keagamaan ataupun keimanan. Okay? Di sini kita boleh gunalah contoh peristiwa tadi untuk fakta persoalan tentang keagamaan dan keimanan seseorang. Persoalan yang kedua iaitu menghormati orang tua. Yang ini kita boleh tengok pada peristiwa yang terakhir sekali, iaitu peristiwa yang berkait dengan menghargai ataupun menghormati orang tua. Jadi di sini kita boleh ambil contoh peristiwa penting tadi untuk dijadikan contoh bagi fakta yang kedua. Fakta yang seterusnya ialah persoalan tentang persahabatan dan setia kawan. Persoalan tentang kesihatan, persoalan tentang budaya, perbezaan pendapat ataupun budaya asing, persoalan tentang disiplin diri dan persoalan tentang kerajinan dalam pekerjaan serta persoalan tentang warga emas. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, banyak persoalan yang ada. Okay? Dan kemudian kalau pelajar lihat persoalan-persoalan tadi berdasarkan 5 peristiwa, ada 5 persoalan yang penting ataupun yang kuat yang pelajar perlu tahu, iaitu tentang perbezaan pendapat pada usia emas, okay? Perbezaan budaya iaitu dalam menjaga ataupun menghargai orang tua, orang kata persoalan tentang menjaga kesihatan diri, disiplin diri, menjaga orang kata kebersihan diri dan lain-lain lagi. Jadi kan pelajar boleh ambil 5 peristiwa yang kuat ni untuk dijadikan contoh pada 5 persoalan yang kuat. Okay, kalau dia tanya persoalan, pelajar kena tunjuk ataupun ambil persoalan yang kuat dahulu. Jangan ambil persoalan yang orang kata sukar pelajar nak bagi contoh. Jadi kan kalau kita tengok cerita usia emas, dia memang cerita pasal usia emas. Jadi persoalan yang pertama ialah perbezaan tentang usia emas tadi. Okay, sekarang kita tengok pada konflik. Okay, konflik ni dia orang kata ada dekat dalam plot. Selalunya soalan dia akan tanya, kalau yang berkait dengan plot, dia akan tanya konflik yang terdapat dalam cerita usia emas ataupun konflik yang terdapat pada watak utama. Okay, antara konflik yang terdapat pada cerita usia emas ataupun watak utama, kita boleh lihat berdasarkan 5 peristiwa tadi juga. Okay, iaitu yang pertama, konflik tentang pertumbungan pendapat dalam usia emas tadi. Yang kedua, konflik dalam menjaga, menghargai orang tua. Yang ketiga, perbezaan pendapat tentang orang kata adab dan budaya dalam menjaga orang tua. Okay, yang seterusnya, konflik tentang anugerah yang diberi pada ketika usia emas. Okay, jadi konflik di antara Cikgu Baharum tu dengan orang kata anugerah yang diterimanya. Okay, jadi di sini itu adalah fakta untuk konflik yang terdapat dalam usia emas ataupun pada watak utama, iaitu Cikgu Baharum. Dan konflik ni pelajar boleh lihat dalam nota, saya dah letakkan dalam contoh menjawab konflik bahagian atas sekali. Okay? Sekarang kita akan tengok watak perwatakan Cikgu Baharum. Okay, siapa Cikgu Baharum ni? Okay, kalau kita nak guna latar belakang dia untuk pendahuluan pun boleh. Jadi pelajar boleh bagi tahulah kan, seorang guru pelatih yang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke MPSI, okay, lahir pada tanggal 25 Mac, berusia 80 tahun ataupun 75 ke 80 tahun. Okay, menjadi guru senaman, juga seorang yang mementingkan kesihatan dan disiplin diri, pandai menulis jawi dan tulisan dia cantik, berbanding dengan watak aku, iaitu wartawan tu. Okay, dan banyak menghasilkan karya-karya di dalam akhbar dan sebagainya. Okay, dan Cikgu Baharum juga menerima anugerah usia emas. Okay, jadi
kita tengok pada perwatakan dia pula nanti, kita akan tengok seorang yang berterus terang, tidak munafik, lantang bersuara, tegas, dan disebabkan itu dia ni tidak memiliki ramai kawan. Okey, yang seterusnya kita juga boleh lihat kalau yang nak berkait dengan 5 peristiwa tadi, kita boleh lihat Cikgu Baharum ini seorang yang beriman, mementingkan kesihatan. Selain itu, dia juga memiliki banyak ilmu lah. Okay? Tapi kita nak tunjuk dekat pelajar ni, saya nak tunjuk dekat pada pelajar bahawa 5 peristiwa tu penting dan ada. Okay? Kalau pelajar tengok dekat perwatakan Cikgu Baharum pun ada tentang tu. Ya, mementingkan kebersihan, beriman, berdisiplin, setia kawan. Ya, jadi kan dan 5 peristiwa tu juga akan jadi contoh pada fakta-fakta tentang sifat ataupun nilai yang ada pada Cikgu Baharum. Okay, perwatakan yang ada pada Cikgu Baharum. Sebab tu pentingnya pelajar mengingati 5 peristiwa tadi. Okay, yang seterusnya kita tengok watak sampingan iaitu aku seorang wartawan. Seorang sahabat yang setia. Jadi macam mana kita tahu kata dia ni setia? Dia sering mengutus surat ataupun menelefon. Kalau dekat dia sering menziarahi. Seorang yang juga yang beriman sebab apa dia sentiasa mengikuti Cikgu Baharum ni. Dan bila Cikgu Baharum ni merupakan idola pada aku ni. Okay? Jadi dia nak jadi macam Cikgu Baharum dari segi penulisan apa semua. Sebab tu dia pernah pergi menemu ramah Cikgu Baharum dan akhirnya mereka menjadi sahabat ataupun kawan rapat. Okay. Sekarang kita akan lihat perwatakan yang ada pada aku ni, seorang yang merendah diri, memiliki ilmu pengetahuan kerana dia ni seorang wartawan, prihatin, okay? Dan orang kata memang sayang pada kawan dia, memiliki sifat redha. Jadi kan kita boleh lihat semua tu dalam perwatakan aku. Dan kalau kita menganalisis cerpen, kita akan menganalisis sekali latar. Sama macam kita menganalisis prosa tradisional. Jadi untuk latar, kita akan tengok pada tempat, masa dan masyarakat. Okay, di sini selalunya kita lebih memberi tumpuan kepada gambaran masyarakat. Okay, kalau tempat ni kita boleh tengoklah di rumah Cikgu Baharum. Okay, kita boleh tengok masa mungkin pada sebelah pagi yang bila dia menerima berita kematian. Okey, tapi di sini saya nak tekankan tentang latar masyarakat, iaitu kita juga menyatakan gambaran masyarakat. Okay, di sini kalau berdasarkan 5 peristiwa tadi, kita boleh tengok masyarakat yang menjaga kebersihan, mementingkan kesihatan, bertanggungjawab, menghormati ataupun menghargai ibu bapa. Okay, masyarakat yang beriman. Jadi dah cukup 5. Tapi ada lagi gambaran masyarakat lain selain daripada tu. Cuma kita nak pastikan apa saja fakta yang pelajar bagi memenuhi dengan kehendak skema. Sebab tu kita nak keluarkan ataupun berikan fakta yang kuat. Dan 5 peristiwa tadi memang ada dekat dalam cerita tersebut. Jadi kita akan berpandukan pada 5 peristiwa ataupun pada watak utama. Apabila kita nak hasilkan fakta-fakta mengikut kehendak soalan. Okay, yang seterusnya kita akan tengok teknik penceritaan. Okay, teknik penceritaan ni yang saya akan tekankan di sini, cara menjawab. Okay, untuk setiap cerpen yang kita analisis, saya akan tekankan satu ciri bagaimana nak jawab dengan betul. Okay, untuk usia emas ni kita akan tengok pada teknik penceritaan. Untuk menjawab teknik penceritaan, kita kena bagi fakta iaitu jenis teknik penceritaan, huraian iaitu definisi kepada teknik penceritaan tadi,
kita perlu bagi contoh. Contoh ni ayat kita sendiri, bukan kita ambil pada petikan. Okey, ayat kita sendiri yang menerangkan tentang teknik yang digunakan melalui peristiwa-peristiwa tertentu, dan kemudian kita kena bagi kesan bila guna teknik tersebut. Okey, cara jawab ni sama macam kita jawab gaya bahasa dan bentuk dalam puisi tradisional ataupun moden. Okey, di sini kita jawab teknik penceritaan sama macam kita jawab gaya bahasa ataupun bentuk tadi. Selain pada tu, cara jawab ni juga sama kalau kita nak jawab nilai estetika. Okey. Jadi daripada situ kita tengok contoh, dia bagi petikan satu, dia bagi dialog. Jadi kan dekat sini kita tahu dah. Okey, teknik penceritaan yang digunakan ialah teknik dialog. Teknik dialog, iaitu huraian. Kemudian kita kena bagi huraian definisi kepada teknik dialog tadi, iaitu dialog ini merupakan perbualan di antara dua orang. Kalau seorang tak jadi, dia tak jadi dialog, dia cakap seorang-seorang, yang tu dah kurang waras dah. Jadi bila nak ada dialog ni wujud apabila kita bercakap di antara seorang dengan orang lain. Mungkin lebih pada dua orang ataupun dua orang. Okey. Jadi kan sekarang kita akan tengok contoh. Contoh dia ialah perbualan di antara wartawan dengan Cikgu Baharum. Jadi kita bagi yang ni, kita bukan bagi petikan contoh tadi, kita cuma nyatakan. Okey, dialog tu berlaku di mana? Di antara wartawan dengan Cikgu Baharum tentang menjaga kesihatan diri. Perlunya pergi kerja awal pagi. Kesannya, kenapa kita guna teknik ini adalah untuk memberikan kesan realistik ataupun agar audien lebih faham dengan apa yang cuba diterangkan di sini. Okey, jadi itu cara jawab untuk teknik penceritaan. Okey. Seterusnya kita tengok cara macam mana kita nak jawab fakta orang kata soalan tadi. Macam ni lah, kita akan tulis dalam satu perenggan fakta dahulu, teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali bermaksud peristiwa ataupun kejadian, dan kemudian kita bagi contoh, dan akhir sekali kita akan bagi kesan. Okey. Semua macam tu. Kalau nak jawab teknik penceritaan, kita akan bagi fakta dia dulu, teknik imbas kembali ke, monolog ke, suspend ke, dan sebagainya. Melainkan kalau soalan tu tanya, huraikan peristiwa yang ada kait dengan teknik imbas kembali. Jadi itu fakta dia akan jadi peristiwa wartawan mengimbas kembali kisah perjumpaan dia dengan Cikgu Baharum. Okey, itu yang akan jadi fakta. Tapi kalau dia tanya teknik penceritaan secara umum, teknik imbas kembali, teknik monolog, teknik pemberian, itu adalah fakta dia. Okey, kalau dia tanya khusus satu, jadi peristiwa akan jadi fakta. Okey, jadi di sini ni cara jawab yang betul lah untuk teknik. Kalau dia tanya apa teknik yang digunakan ataupun yang ada dekat dalam cerpen tersebut. Okey, sekarang kita teruskan dengan nilai. Kalau kita dah tahu tentang persoalan yang ada, okey, kita dah tahu gambaran masyarakat berdasarkan 5 peristiwa tadi, maka nilai pun sama. Nilai pengajaran, mesej pengarang sama aja. Cuma di sini kita akan tengok perwatakan tu sendiri. Okey, berdasarkan 5 peristiwa penting tadi. Okey, kalau beriman, okey, ataupun percaya kepada takdir, orang kata beriman tu, kita boleh tengok pada sikap Cikgu Baharum yang bila berbicara dia akan menggunakan hujah-hujah tertentu. Okey, nilai yang kedua, kalau kita tengok bertanggungjawab menjaga kebersihan. Jadi kita boleh tengok pada Cikgu Baharum juga. Peristiwa yang ada kaitan dengan, orang kata, dia meminta pelajarnya membasuh kaki sebelum masuk ke kelas. Okey. Atau kalau pelajar nak tak bertanggungjawab menjaga
kesihatan diri. Okey. Jadi di situ kita boleh tengok pada Cikgu Baharum melakukan senaman radio tasyuk. Selain daripada tu ada juga nilai-nilai lain seperti bersyukur, redha. Jadi di sini kita boleh tengok yang berwarna hijau adalah fakta, berwarna biru itu adalah huraian dan berwarna merah itu adalah contoh. Okey. Jadi kita akan guna kod warna ni untuk menunjukkan kepada pelajar tentang fakta yang perlu diberi, huraian dan contoh. Ya. Okey, antara nilai-nilai lain yang ada iaitu menghormati orang tua. Masih ada dalam 5 peristiwa penting: menjaga kesihatan, berilmu, berdisiplin, setia kawan dan rajin. Baik, akhir sekali kita akan tengok pada pengajaran. Okey, pengajaran ni sama juga macam nilai, macam persoalan, macam gambaran masyarakat, dan kita basekan ataupun berdasarkan 5 peristiwa penting tadi. Okey, kalau kita tengok situ kita dah tahu dah. Pengajaran yang pertama ialah kita perlulah menghargai jasa orang tua. Okey, kita perlulah bersyukur ataupun redha. Kita perlulah bersabar. Okey, kita perlulah menjaga kesihatan diri, disiplin diri. Jadi di situ kita boleh tengok peristiwa-peristiwa tadi itu akan datang balik dan akan jadi contoh kepada pengajaran. Ayat dia berbeza daripada nilai tu ajalah. Kita perlulah, kita hendaklah, kita wajiblah. Kalau mesej pengarang menekankan tentang pentingnya menghargai jasa orang tua dan lain-lain lagi. Okey, setakat ini saja yang boleh saya share ataupun kongsikan dengan pelajar. Saya harap pelajar faham ataupun pelajar dah dapat menganalisis teks usia emas ni, dan kita akan sambung analisis cerpen yang kedua pada keesokan ataupun masa akan datang. Okey, sekian, terima kasih.